Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Encik Mama Alif bin Syahdan, pensyarah nilai budaya dan masyarakat, dan yang dikasihi rakan-rakan dan penonton sekalian. Pada hari ini, saya Arisha Sufia binti Abu Sufyan dari Diploma Kesihatan Haiwan dan Peternakan semester 1 akan membentangkan tajuk berkenaan kaum di Sabah, iaitu kaum Bisaya. Sebelum kita menelusuri tajuk pada hari ini, izinkan saya untuk menceritakan latar belakang tentang kaum Bisaya ini. Kaum Bisaya merupakan kaum peribumi Sabah dan ada juga di Sarawak serta Brunei Darussalam. Kaum Bisaya termasuk dalam kelompok dusun dan merupakan minoriti yang berjumlah 50,000 orang. Kemunculan kaum Bisaya ini pada zaman Kesultanan Brunei. Sebelum Brunei mengamalkan agama Islam, Brunei di bawah pemerintahan Bisaya yang mengamalkan agama Buddha. Sultan Muhammad Shah, iaitu Sultan Brunei Darussalam, sebelum beliau memeluk Islam, beliau bernama Awang Alak Batata ataupun Alak Batata, iaitu asal kaum Bisaya. Dan inilah di mana kaum Bisaya banyak berkelompok, iaitu di Kuala Penyu, Beaufort dan Sepitang, iaitu berdekatan dengan Brunei dan juga Sarawak. Sebelum kaum Bisaya ini memeluk agama Islam, apakah agama yang mereka memeluk? Mereka percaya kepada animism, iaitu percaya kepada alam semesta. Pada tahun 1363 hingga 1402, Sultan Muhammad Shah memeluk Islam, dan pada abad ke-15 itulah permulaan titik pengislaman Bisaya di Sabah. Dan walau bagaimanapun, terdapat campur aduk Islam dan animism kerana terdapat pelbagai halangan. Contohnya, kurangnya masjid dan juga kurang pengajar tentang agama Islam. Inilah makanan tradisional bagi kaum Bisaya, iaitu kuih kelupis dan ambuyat. Inilah adat-adat yang kita akan pelajari. Yang pertama ialah adat kelahiran. Apabila kaum ibu ataupun ibu yang mengandung disahkan oleh bidan, mereka dilarang memakai corak terbalik. Kerana ini dipercayai bayi akan lahir songsang. Yang kedua, dilarang bangun lewat pagi kerana kaum ibu ini akan dipercayai akan mengalami kesukaran ketika melahirkan anak. Yang ketiga, membuka pintu dan jendela pada waktu pagi. Kerana apa? Ini bagi mengelakkan kesukaran ketika bersalin. Iaitu mereka mestilah membuka pintu dan jendela, ya. Bagi para suami pula, mereka dilarang berburu di hutan ketika isteri mengandung kerana kandungan ibu itu akan terkena atau cacat, dan para suami juga dilarang bergaduh di rumah. Kerana ini akan menyebabkan sukar wanita hamil. Kerana apa? Stres. Dan dalam adat kelahiran ataupun adat kelahiran kaum Bisaya ini, usia kandungan yang mencapai 7 bulan, ibu hamil akan memakai piruai atau selusur kerana ini dapat memudahkan ibu-ibu untuk bersalin. Dan piruai ini diperbuat daripada minyak kelapa yang dihasilkan sendiri dan dijampit oleh bidan. Selalunya, kaum wanita ini akan memberi sepersalinan pakaian dan wang kepada bidan-bidan ini kerana sebagai upah menghasilkan piruai bagi kaum ibu. Dan ketika mengamalkan adat ini, ibu yang mengandung mestilah bangun awal sebelum orang lain di rumahnya. Dan selepas itu, ibu hamil terus meminum piruai itu dan tidak boleh duduk. Ibu hamil mestilah berjalan serta terus membuka pintu dan tingkap rumah. Semasa berjalan, mereka perlulah membuka setiap satu jendela dan pintu dan tidak boleh berpatah balik. Maksudnya, daripada A ke B, perlulah berjalan, buka tingkap jendela dengan pintu, lepas tu pergi ke B. Tak boleh patah ke A. Maksudnya kena sampai habis, B, C, D, berapa banyak sampai habis, barulah boleh ke A balik. Amalan ini dilakukan dari usia kandungan 7 bulan hingga hampir bersalin. Dan setelah ibu hamil bersalin, bayi lelaki
dilaunkan azan, manakala bayi perempuan dilaunkan iqamat. Bayi diberi nama selepas 7 hari. Pemberian nama dirujuk kepada orang yang lebih tua dan berilmu. Bagi masyarakat Bisaya tradisional, nama bayi tidak boleh lebih panjang dari ibu bapa. Dan nama bayi boleh ditukar dalam tempoh pembesaran sekiranya tidak sesuai dengan anak kelahiran tersebut. Okey. Di sini ialah nak bagi nama-nama bayi tu. Nama anak boleh ditukar kalau anak sering kali sakit. Kalau dekat dalam sijil lahir, sijil kelahiran tak boleh ubah kan. Tapi dia boleh, nama baru tu akan digunakan sebagai nama panggilan. Dan seseorang yang sering kali sakit dikatakan tidak serasi dengan ibu bapa atau ibu bapa tidak gaul memelihara anak. Anak tersebut akan dijadikan anak angkat kepada keluarga terpilih dan ataupun kepada bomoh yang mengubati anak tersebut. Anak tersebut tidak akan diserahkan terus oleh ibu bapa ataupun bomoh angkat itu. Tapi hanya diakui sebagai anak angkat sahaja. Selepas 7 hari selepas kelahiran bayi, ibu dan bayi dimandikan oleh bidan yang merawat ketika mengandung dan waktu bersalin. Setelah bersalin, ibu akan mengamalkan mandi setiap pagi dari hari bersalin hingga ke hari ke-7 yang dipanggil sebagai adat mandi bataran. Sebelum ibu dimandikan, bidan akan mengurut badan ibu dahulu. Daun-daun yang digunakan dalam air mandian tu tersebut ialah daun ringan, daun sambung, daun senduduk, daun kunyit, kayu, daun baringin, daun kuli papu dan daun lias sebagai ramuan dalam air mandian. Selepas 7 hari, ibu akan menyediakan upah atau sedekah kepada bidan berupa kain batik, kain yang dijadikan penutup lutut ketika bersalin, ta'ub otut yang dipanggil sebagai ta'ub otut, wang, pemberian berupa pakaian dan makanan bergantung kepada kemampuan keluarga. Pada hari yang ke-40 selepas bersalin, ibu akan dimandikan sekali lagi. Bayi yang baru dilahirkan, tali pusat akan dipotong oleh bidan dari pusat hingga ke ari-ari bayi. Okey. Jadi tembuni tu akan ditanam di tempat yang selamat. Kalau orang yang tanam tembuni tu, dia tak boleh toleh ke kanan ke kiri, dia mesti fokus. Kerana apa? Kalau dia toleh ke kanan ke kiri ke atas ke bawah, ini akan menyebabkan bayi juling. Dan semasa menanam tembuni, orang yang menanam perlu mengajukan parang ke arah tembuni agar anak tersebut taat kepada ibu bapa. Di tempat tidur bayi, ini dekat tempat tidur bayi pula ya. Kalau ada satu tempat bayi tidur tu, mestilah diletakkan cermin dan kelakati. Kelakati tu kat atas macam ni. Alat mengacip pinang pada bahagian kepala bayi untuk mengelakkan bayi daripada gangguan makhluk halus. Adat mencukur jambul bayi. Ini ialah kelapa yang akan digunakan untuk jambul bayi. So, jadinya dilakukan setelah tali pusat bayi itu kering dan mula luruh, biasanya 7 hari selepas bayi dilahirkan. Hari cukur jambul bayi ini merupakan hari kesyukuran juga dibuat bagi menyempurnakan adat ini. Dan selalunya jambul bayi ini akan diiringi dengan dikir, iaitu campuran bahasa Arab dan bahasa Melayu yang dinyanyikan oleh kumpulan dikir di kampung, iaitu kaum lelaki. Dikir berupa pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Dikir perlulah dinyanyikan dalam nada yang tinggi dan suara yang nyaring. Bayi akan digendong oleh ibu hingga majlis cukur jambul selesai. Ayah bayi akan menjemput 7 orang, biasanya daripada yang dikir tadi, itu kumpulan dikir tadi, untuk mencukur jambul bayi secara bergilir-gilir. Seterusnya, jambul bayi dicukur pada bahagian tepi kepala dan di hadapan dahi bayi akan dimasukkan ke dalam satu biji kelapa. Biji kelapa tadi yang dipotong 2 seperti sebelum ini yang gambar ada kelapa tadi. Dan sebiji buah kelapa dipotong 2, satu sebagai tempat menyimpan yang bawah dan satu lagi sebagai penutup yang atas. Dan
Kelapa tersebut akan dihias dengan kertas bunga yang diikat pada lidi sehingga membentuk seakan-akan bendera kecil. Bendera kecil dicucuk di sekeliling bahagian atas kelapa tersebut. Nasi adab iaitu pulut kuning seperti gambar ini, pulut kuning diletakkan atas pahar. Dan pulut kuning dihiasi kuih panjaram, ini kuih panjaram, dan telur rebus yang dikupas dicucuk dengan lidi dan diletakkan hiasan sekuntum bunga di hujungnya. Selepas bayi dicukur, pencukur akan menarik tanimbus lapas seperti jenis ketupat kecil ini. Kena tarik, yang hujung ni akan tarik. Bila ditarik, yang dipegang oleh ibu bayi, pihak bayi itu, maka ini bermaksud telah lepas atau tertunai hajat untuk cukur jambul bayi. Itulah kenapa mereka menarik tanimbus lapas ini untuk menunjukkan telah lepas atau tertunai hajat. Okey, seterusnya bapa bayi akan menghulurkan wang ringgit kepada para pencukur. Tadi kan dah ada pencukur tadi kan seramai 7 orang. Jadi bapa bayi ini akan memberikan wang ringgit ataupun makanan. Muka bayi tersebut akan disapukan dengan air kelapa. Yang air kelapa yang dipotong tadi tu, air kelapa itulah yang akan digunakan untuk menyapu pada muka bayi. Buah kelapa diletakkan dan disimpan di tempat yang selamat dan dihanyutkan ke dalam sungai bersama-sama dengan rambut bayi yang dicukur pada keesokan hari. Seterusnya ialah adat perkahwinan. Adat perkahwinan mereka ni sangat unik. Jadi, marilah semua kita dengar macam mana kaum Bisaya ini melakukan adat perkahwinan mereka. Yang pertama ialah ibu bapa mereka akan menjodohkan anak-anak mereka ketika masih kecil atau tunang secara tidak rasmi. Setelah anak-anak ini dewasa dan proses tunang ini akan berlangsung sekiranya hubungan anak mereka ini baik. Anak dengan anak tu baik. Jadi anak-anak dewasa ini apabila proses bertunang ni akan berlangsung, maka mangkaunan akan terjadi iaitu merisik. Okey. Monggol 7 iaitu beberapa ahli keluarga yang tua dihantar untuk meminang anak dara yang dihajati. Monggol Atut pula ialah menghantar rombongan untuk membawa barang hantaran kepada pihak perempuan. Okay. Tadi kan Monggol 7 kan? Monggol 7 bermaksud beberapa ahli keluarga yang tua dihantar untuk meminang anak dara yang dihajati. Kaum lelaki akan hantar kepada anak dara yang kaum perempuan tu dan menghantar rombongan telah barang hantaran kepada pihak perempuan. Dan Monggol Atut ini pihak lelaki akan menyediakan hantaran berupa barang makanan, beras, gula, kopi dan makanan yang telah masak serta buah-buahan dalam sejenis bakul yang digalas yang dipanggil sebagai saging. Okay. Yang pihak lelaki ni akan berilah kepada kaum wanita yang akan diminangnya. Seterusnya pihak perempuan akan membalas hantaran dengan mengisi saging. Tadi kan dah dapat saging daripada pihak lelaki. Jadi mereka, kaum wanita ni, pihak perempuan akan membalas saging bekas tadi tu dengan mengisi kuih muih tradisional seperti panjaram, kalupis dan buah-buahan. Mi baisan iaitu perjumpaan antara kedua-dua pihak keluarga atau bertemu besan untuk menentukan jumlah hantaran wang. Sekiranya perkahwinan melibatkan keluarga terdekat, pihak lelaki perlu bayar pitas. Sekiranya melangkah bendul, maksudnya kahwin lebih awal daripada abang ataupun kakak sebelumnya, lelaki perlu membayar denda kataliban, iaitu boleh beri cincin emas. Bagi pihak perempuan pula, ibu pihak perempuan boleh meminta pihak lelaki membayar permintaan khas untuk dirinya, untuk ibu tu sendirilah, iaitu dikenali sebagai tinggali nambun. Dan apabila putus bertunang, pihak yang putus perlu bayar denda katigagan. Seterusnya ialah tarikh perkahwinan dipilih apabila selesai musim menuai padi. Masa menuai padi diadakan kotol basan, iaitu gotong royong antara kedua-dua pihak keluarga. Monggol Atut tadi ialah haiwan ternakan seperti kerbau ring nampung
dan disembelih untuk sajian pada hari perkahwinan. Rinampung hidup ni dijadikan haiwan ternakan atau harta wanita, boleh beri peralatan gangsa atau perak juga. Seterusnya ialah penyediaan peralatan tempat tidur di bilik pengantin seperti tilam, katil, kelambu, cadar dan langsir dirunding oleh kedua-dua pihak. Tumpang tidur ialah pihak lelaki akan sediakan semuanya kepada pihak perempuan. Dan perkahwinan berlangsung selama 5 hari. 2 hari di rumah pengantin perempuan dan 3 hari di rumah pengantin lelaki. Akad nikah sehari atau 2 hari sebelum majlis kenduri kahwin. Sehari sebelum majlis perkahwinan, rombongan lelaki akan ke rumah pengantin perempuan pada waktu petang selepas menikmati jamuan makan di rumah pengantin lelaki. Pengantin lelaki akan menaiki usung. Setelah hampir sampai ke rumah pengantin perempuan, usung diturunkan dan pengantin lelaki diangkat oleh 2 orang ahli keluarga lelaki sampai di pintu rumah pengantin perempuan, sebelum waktu maghrib. Seterusnya, pada pukul 8 malam, rombongan pengantin dihidangkan dengan makan malam oleh pihak perempuan. Majlis berbedak akan diadakan. Rombongan pengantin lelaki akan tidur di rumah pengantin perempuan. Kahwin modop yang dikenali sebagai kahwin modop. Kedua-dua keluarga belah pihak akan berjaga pada malam dan akan mengadakan pelbagai acara seperti nyanyian rakyat Badaub dan memainkan kulintangan sambil anak-anak gadis mempersembahkan tarian Lilliput sehingga subuh. Maksudnya mereka akan menjaga sehingga subuh. Dan ini pula ialah sambungan untuk adat perkahwinan. Ibu bapa dan keluarga kedua-dua pengantin akan duduk menghadap sambil bertukar langguat, iaitu sejenis tembaga yang berbentuk segi 6 atau seperti labu yang berasal dari Brunei, dan dulung sejenis tombak yang dibawa bersama-sama dengan sebiji kelapa yang baru je bertunas dan seekor ayam jantan. Dulung dibawa oleh anak sulung lelaki bagi pihak keluarga pengantin lelaki dan disambut oleh wali pengantin perempuan. Dan ini ialah panggilan tukar-tukar nama gelaran mereka. Bagi besan akan disebut sebagai idok. Mentua akan dipanggil sebagai agu bagi perempuan dan dalik sebagai bagi lelaki. Menantu akan panggil mentua mereka Amayuai atau Amayudun, iaitu ibu mentua, dan Induyuai atau Induyudun sebagai bapa mentua. Maafkan saya, sepatutnya bapa mentua di sini. Ipar sebagai Yudun, Bialong atau Yuai mengikut jantina masing-masing. Mereka akan bertukar gelaran sambil menghulurkan sebungkus kecil sirih yang diisi dengan kapur pinang. Orang-orang tua berkenalan dengan keluarga kedua-dua pihak sambil berbalas pantun yang dipanggil sebagai basa liban. Sewaktu majlis persandingan, pengantin lelaki dan pengantin perempuan akan memakai pakaian tradisional suku mereka yang berwarna hitam dan perhiasan yang dibuat daripada perak seperti kubamba, gelang kaki, tajuk sejenis tengkolok yang dihiasi manik dan kubamban, dan tali pinggang bagi pengantin lelaki. Bagi pengantin perempuan pula, mereka akan mengenakan sanggul di atas kepala dan dihiasi manik yang pelbagai warna, pisanggul seperti tanduk kerbau dan dihiasi dengan manik yang beruntai. Kenapa tanduk seperti kerbau? Ini menandakan seperti menuai padi tadi kan ada kerbau kan. Kerbau ni menunjukkan keberanian. Inilah gambar pasangan pengantin berpakaian tradisional Bisaya warna hitam. Setelah itu, acara menghantar pengantin ke rumah pengantin lelaki
keluarga pihak lelaki menyambut rombongan pihak perempuan dengan penuh adat dan menyediakan jamuan makan. Sebelum berangkat pulang, ibu bapa akan berpesan kepada pengantin perempuan untuk patuh kepada suami dan mentua serta menjaga akhlak sebagai seorang isteri. Ini dilakukan 1 atau 2 hari selepas majlis perkahwinan. Dan apabila majlis telah pun selesai, kan tadi ibu bapa kepada pihak perempuan berpesan kepada pengantin perempuan untuk menjaga akhlak ketika berada di rumah pengantin lelaki kan. Jadi inilah di mana pihak perempuan pengantin perempuan itu akan berpeluang untuk membantu mentua. Lelaki akan merobohkan kemah, mengangkat dan mengemas peralatan berat. Manakala pengantin perempuan akan membantu mengemaskan rumah, menyusun dan membantu memulangkan pinggan mangkuk yang dipinjam daripada jiran-jiran. Seterusnya ialah adat kematian. Sebelum berlakunya kematian, ahli keluarga akan memaklumkan kepada semua ahli keluarga keadaan pesakit, iaitu seorang yang melawat itu akan beritahu kepada orang lain bahawa seseorang ini menghadapi atau menghidap penyakit. Okay? Selepas itu, permintaan orang yang ternak perlulah ditunaikan. Dan digalakkan memohon maaf daripada pesakit dan memaafkan segala kesalahan jika ada. Ahli keluarga terdekat akan bisik di telinga pesakit bahawa mereka merelakan pergi dengan aman. Segala haiwan peliharaan yang dikurung perlu dilepaskan. Dan kaedah memaklumkan berlakunya kematian, jiran terdekat akan dimaklumkan kemudian penduduk kampung yang lain. Seseorang penduduk kampung akan memalu beduk kokor secara perlahan di masjid atau surau. Penduduk kampung menziarahi keluarga si mati sebagai tanda simpati dan mereka biasanya menghulurkan pelbagai bantuan. Seterusnya, tindakan awal setelah berlaku kematian, ahli keluarga dilarang menunjukkan kesedihan. Dengan tangisan yang kuat, tubuh jenazah akan dibersihkan oleh ahli keluarga terdekat sebelum dimandikan. Segala perhiasan yang dipakai ditanggalkan. Tubuh jenazah akan ditutup dengan kain batik bagi wanita dan kain pelikat tak berjahit bagi lelaki. Kemudian jenazah akan ditutupi dengan sangkap-sangkap penutup usungan yang ditutupi kain batik atau kain yang ditulis dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan tindakan awal setelah berlakunya kematian, jenazah akan diletakkan di tengah-tengah bilik. Kemenyan akan dibakar di dalam bekas menyimpan kemenyan. Dan isteri atau anak arwah akan menjaga supaya api kemenyan sentiasa hidup. Baca surah Yasin bergilir-gilir. Wanita mengandung dilarang mendekati jenazah. Haiwan peliharaan perlu dikurung. Kucing yang melompat bermaksud mayat akan menjadi hantu. Kucing melompat ke arah jenazah lah kan. Dilarang makan minum serta merokok. Memandikan dan mengkapankan serta menyembayangkan jenazah. Keluarga terdekat dan orang yang diamankan untuk mandikan jenazah sahaja yang boleh berada di tempat mandian. Waris arwah menyimpan dengan baik air baki mandian dan kain tutup muka jenazah kerana baki air mandian akan digunakan untuk membasuh muka bagi menghilangkan rasa sedih yang berpanjangan, terutamanya kepada kanak-kanak kecil. Jika kain tutup tidak dijaga dengan baik, akan ada orang yang menggunakan sebagai bahan ilmu sihir dan dimandikan dan dikapankan mengikut cara pengurusan jenazah dalam ajaran agama Islam. Dan inilah adat juara, iaitu mengucup dahi, dan ahli keluarga hendaklah memberikan sedekah kepada orang yang memandikan jenazah. Waris hendaklah menyediakan sedekah seperti sebuah periuk berisi nasi sebagai sedekah utama kepada ketua yang memandikan jenazah, ceret kepada orang yang membersihkan najis, iaitu selalunya orang yang berada di tengah, dan dulang kepada orang yang membersihkan kaki jenazah, sebiji pinggan, gelas atau cawan, mangkuk dan sudu kepada orang yang memandikan jenazah. Setelah itu disediakan juga bahan makanan yang kering seperti beras, gula dan kopi serta bahan makanan yang bermasak kepada setiap orang yang mandikan jenazah. Jenazah akan disembayangkan di ruang tamu.
dan menghantar ke tanah perkuburan. Amalan tradisional Bisaya, sebelum jenazah dibawa turun dari rumah, mereka akan menyampaikan sundat, iaitu lagu yang mengiringi jenazah ke kuburan. Itu amalan tradisional yang lama tau. Kaum keluarga arwah diminta untuk lalu dibawa usungan jenazah sebagai tanda penghormatan. Alat untuk mengusul jenazah disebut kalang kapal, dibuat daripada kayu yang menjadi asas binaan gandaran, dan rumbia yang menjadi lantai dan dinding kalang kapal. Kalang kapal ditutup dengan sangkap-sangkap, iaitu tulisan yang ada Al-Quran tu, ayat. Okay, ini ialah antara menghantar jenazah ke tanah perkuburan. Cara-cara dia ialah tiba di kawasan kuburan, secerik air mawar, bunga-bungaan, pabaran dibawa bersama oleh waris. Ketika jenazah dikebumikan, waris terdekat hendaklah mengambil sekepal tanah lalu membacakan surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Kemudian tanah itu diletakkan di dalam liang lahat pada bahagian kepala jenazah. Ahli keluarga harus menanam sekeping timah 2 inci bersama-sama dengan jenazah dan menaburkan beberapa biji kacang hijau di atas kuburan. Selepas tanah ditimbus, talqin dibaca dan sedekah kepada jenazah. Waris akan bergilir-gilir, menyiram air mawar dan menabur bunga di atas pusara. Itu sahaja daripada saya. Apa yang saya dapat simpulkan ialah kaum Bisaya sangat unik kerana mempunyai pelbagai adat yang mereka masih mengamalkannya sehingga hari ini.